Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya muliakan Haji Syahidin Zuraini, ayah-ayah, ibu-ibu, datuk-datuk, datin, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dikasihi sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari pagi ini kita dapat sama-sama bertemu kembali atas pertolongan dan taufik daripada Allah bagi meneruskan satu tuntutan besar selaku hamba Allah, iaitu menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, hidayah dalam kehidupan kita, yang mana memandu kita ni untuk agar kita bertemu Allah dalam keadaan qalbun salim, hati yang bersih, yang suci, yang berada di atas petunjuk daripada Allah, sesuai dengan ikrar kita setiap masa kita hari-hari kita ucap ihdinas siratal mustaqim. Jadi itu ucapan doa, dan doa mestilah disertai dengan usaha daripada permintaan tu, iaitu usaha mencari hidayah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beri bekal kita hidayah ni, iaitu Al-Quran sebagai hudan linnas dan juga hudan lil muttaqin. Sehubungan dengan itulah menjadi satu tanggungjawab besar kita buat umat Islam ni, ialah sentiasa berusaha beri masa untuk memberi perhatian sepenuhnya kepada Al-Quran, dengan membacanya, kemudian mentadabbur ayat-ayatnya bagi kita menguasai dan memahami apa yang Allah nak kita tahu ni, supaya akhirnya ia boleh menjadi satu amalan dalam kehidupan kita. Dengan memahami ayat-ayat Allah lah, akhirnya Quran benar-benar menjadi panduan dan kita boleh ikuti. Jadi Alhamdulillah, hari kita menyambung hari ini penutup surah Al-Duha. Jadi surah Al-Duha ni ada, kita dah berbincang sehingga ayat 8. Allah mula dengan sumpah dengan waktu duha dan waktu malam. Untuk apa? Untuk mengingatkan. Ini sebagai bentuk pujukan kepada baginda Nabi SAW setelah wahyu terhenti sementara turun. Ada waktu senggang di antara penurunan wahyu itu seketika, menyebabkan Nabi sangat merasa sedih. Lalu Allah pujuk Nabi dengan turunnya surah ni, dengan menyatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah membenci sehingga tak nak cakap, tak nak turun apa-apa wahyu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sudah pastilah akhirat itu lebih baik daripada dunia, iaitu sesuatu yang akhir bagi orang beriman ni, bagi orang beriman, bagi Nabi SAW dan orang-orang beriman yang ikut Nabi, kesudahan hidup dia pasti lebih baik daripada awal hidup. Itu bagi orang beriman. Tapi bagi orang kafir, jangan diterbalik. Awal hidup macam bagus, tapi akhirnya ending dia, kesudahan hidup dia masuk neraka Jahannam, kan? Sengsara selama-lamanya. Itu berbeza. Sebab apa? Orang beriman hidup dia berjuang, kan? Ini dia akan gambarkan nanti macam mana, apa yang perlu dibuat orang beriman yang nak dapat pengakhiran yang baik. Dan Allah kata wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak pasti Tuhan engkau akan berikan kepada engkau sesuatu yang terbaik sehingga engkau puas hati, sehingga engkau redha. Tapi engkau nak dapat sesuatu yang terbaik ni, maka Allah datangkan syarat-syarat dia nanti. Jadi hari ini kita nak minta syarat-syarat macam mana nak dapat sesuatu yang terbaik yang Allah nak berikan, sehingga kita akan redha juga, macam apa yang Allah janji pada Nabi SAW dalam ayat 5. Jadi sebelum nak arahkan kita ni buat sesuatu ni kerja,
Maka Allah suruh Nabi dalam ayat ni, ingat dulu nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yang pertama, bukankah dahulu engkau ni yatim, lalu kami yang beri perlindungan. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan bukankah engkau juga dalam keadaan kebingungan, mencari-cari jalan untuk apa? Keluar daripada kegelapan-kegelapan yang ada depan mata Nabi. Nabi tak buat perkara-perkara yang sesat, tapi Nabi butuh nak cari jalan keluar daripada kesesatan yang ada sekitar Nabi. Lalu fahada, Allah beri Nabi hidayah, petunjuk ilmu, iaitu wahyu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan bukankah engkau dahulunya ail, iaitu orang yang miskin dan berusaha untuk keluarkan diri daripada kemiskinan, bantu pakcik Nabi, kan? Fa'aghna, lalu kami kayakan engkau dengan memberi Nabi apa? Tapi dapat kahwin dengan seorang yang kaya dan sebagainya. Dan yang aghna juga maksudnya apa? Allah beri Nabi peluang. Bila Nabi kaya, Nabi buat apa? Nabi habiskan kekayaan Nabi untuk apa? Untuk bantu manusia. Nabi kaya jiwa dia. Bukan sekadar harta, tapi Nabi kaya jiwa. Ini yang menjadikan nikmat besar buat baginda. Baik. Jadi hari ini kita sambung ayat 9, 10 hingga ayat 11 sebagai penamat surah ni. Jadi kita mula dengan bacaan lah. Kita baca dari awal lah surah ni sampai akhir. Kemudian kita terjemah ayat 9 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wallayli idha saja Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Walal akhiratu khairun laka minal ula وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Okey, jadi hari ni kita tengok ayat mula dengan ayat 9. Fa'ammal yatima fala taqhar. Jadi sekarang ayat ni adalah satu bentuk arahan. Arahan dalam bentuk di sini larangan, tapi setiap larangan maknanya ada perintah. Macam tu. Okey, setiap larangan memang maknanya ada perintah. Dia punya mukhalafah dia. Jadi kita tengok terjemahan dulu. Fa'amma ini ada dua kalimah maka
Amma adapun al-yatima kepada, maka adapun kepada, kita panggil apa ni? Anak yatim. Kenapa yatim ni walaupun dia tak bagi tahu anak kat sini, tapi memang anak yatim. Sebab malah semua anak kan. Lepas tu yatim ni dia umur berapa? 15 ke bawah ke? 15 ke bawah lebih kurang. Maknanya ni sebelum balik. Itu kematian ayah. Kematian ayah sebelum usia balik. Dia balik macam sampai situ je. Dalam bahasa kalau kita buka kamus kan, kalau haiwan, kalau yatim macam mana pula? Haiwan pun ada yatim juga. Haiwan yatim terbalik, iaitu di kematian ibu. Kalau haiwan yatim di kematian ibu. Jadi kalau kucing tu ibu lahir anak, ibu tu pun mati, dapat 5 ekor anak kan. Kesian kucing tu, kucing yatim lah tu. Faham? Sebab haiwan ni selalu tu, kebiasaan ni yang akan jaga anak dia apa? Ibu dia je. Sara anak dia sampai habis. Yang jantan dah ke mana, hilang dah. Bagi manusia lah lain. Tahu, bila yatim manusia maknanya kehilangan ayah. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa, kan? Memang itu tanggungjawab. Jadi ingat, jadi ada pun kepada anak yatim Allah kata fala taqhar, maka la apa? Tengok la ni la tidak ke jangan? Macam mana tahu la ni jangan? Sebab ni dia jumpa la, lepas tu ada ta ni berbaris sukun ni akhir macam ni kan. Ni maknanya jangan. Lam ni maknanya janganlah, dia larangan Maka janganlah taqhar engkau. Ni apa ni? Taqhar ni bukan qahara. Qahara apa? Qahar. Allah ni al-qahar maknanya apa? Paksa dan maknanya apa? Qahar. Mengkasari maknanya memaksa dia, menggunakan apa yang ada kan. Betul-betul dia lemah, kita buat apa? Kita tindas dia. Jangan engkau tindas, engkau kasari dia. So ni lebih kepada perbuatan lisan ke perbuatan badan? Ni lebih kepada tubuh badan. Takhar ni apa dia? Kita tekan seseorang tu bukan dengan lisan saja, dengan perbuatan sekali. Gunakan dia dan menekan dia, menindas dia dan sebagainya. Kenapa anak yatim ni memang Allah sebut macam tu? Sebab dia memang anak yatim, tak siapa boleh bela dia. Dia tak ada ayah dah. Yang kebadan kalian untuk dia ni diperlakukan dengan tangan manusia lebih kuat berbanding dengan orang miskin. Dia miskin, badan besar, boleh tak buat macam tu? Silsilah kita kena balik. Dia cuma tak ada duit je. Tak sama kan? Tapi kalau anak yatim memang kecil, dia belum balik lagi. Jadi kemungkinan untuk dia ni dia ditangani oleh orang, kemungkinan besar tak? Ya. Tak ada siapa orang bela dia. Kalau orang nak cubit dia, nak cubit dia pun, siapa nak bela dia? Dia tak ada ayah. Nampak tak? Jadi Allah kata macam tu. Fala taqhar, jangan engkau apa ni? Kasari dia. Engkau kasari dengan tangan. Jadi maknanya termasuklah mulut sekali, semua sekali. Lepas tu Nabi SAW kata anak yatim apa antaranya. Ada satu hadis Nabi daripada Abu Hurairah. Tulis hadis ni sikit. Anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Dia kata anna rajulan syaka
syakka ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Ustaz tak sihat ke ini? Tak apa. Semua ya. Nak sapu sikit. Sapu muka. Muka. Okey. Selawat-selawat. Banyaknya. Lele. Leher. Malu pula nak sapu. Rekod kan? Sapu kat mana? Hidung? Muka kena buka lah ni. Dia sesama yang tu, cayak-cayak tu. Sapu muka. Macam mana? Semua? Wish. Berkilat muka ni. Kau dia meresap kan? Mudah pula. Alhamdulillah. Okey berkilat lah muka. Nanti dia kering lah cikgu? Oh menerak Okey. Mesti lega lah. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillahu khairan. Okey. Fa'amal. Okey, tengok hadis ni. Jadi anna rajulan syaka ala Rasulillahi qaswata qalbi. Mana dia? Anna apa? Semalam masuk kaedah berapa dah? 8 dah. 11 dah. Okey, anna bahawasanya seorang lelaki syaka maknanya syaka ni maknanya mengadu. Okey, seorang lelaki mengadu. Ambil hadis ni penting ni. Ni untuk kita. Hadis ni hadis rawatan hati. So kita kalau kita amal hadis ni, kita ikut sunnah dapat pahala sunnah, lepas tu dapat banyak lagi kebaikan. Jadi bahawasanya seorang lelaki mengadu ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi tentang keras hatinya. Dia mengadu hati dia keras. Susah nak maafkan orang, macam-macam hati dia keras. Jadi dia rasalah hati dia keras tu. Dia tahu. Itulah. Itu tanda maknanya iman dia masih ada. Kalau ada orang dia keras hati tapi dia tak tahu. Kan? Itu lagi besar masalah. Jadi kurang-kurang dia ada harapan. Sebab tu dia mengadu pada Nabi tentang hati dia keras. Lalu kata Nabi SAW, faqala lahu amsah ra'sal yatim. Nabi kata, faqala lahu amsah ra'sa al-yatim. Kemudian wa at'im al-miskin. Wa at'im al-miskin. Okey. Jadi Nabi jawab, Nabi bagi solusi. Macam mana cara nak bagi hati lembut? Faqala, lalu baginda berkata kepadanya, baginda menasihatinya ataupun menyuruhnya
Contohnya apa ni? Amsah ra'sal yatim, sapu kepala anak yatim. Kepala anak yatim. Dan beri makan orang miskin. Jadi salah satu cara nak lembutkan hati kita, apa dia? Ni, sapu kepala anak yatim, bagi makan orang miskin. Kenapa kat sini tengok? Sapu kepala guna apa? Guna mulut ke kena guna tangan? Orang miskin ni bukan sekadar cakap mulut dia, jumpa dia tak cenggol tak, dia kena dibelai kepala dia, sapu kepala. Untuk dia ke sebenarnya untuk kita? Kita kata dia seronok kan, sebenarnya untuk siapa? Untuk lembutkan hati. Sapu kepala dia, jumpa sapu kepala dia. Ni kelebihan ni Nabi beritahu cara nak lembutkan hati, sapu kepala. Nampak tak? Sebab itulah di sini guna apa dia? Jangan engkau kasari ni, guna tangan. Tangan kau sepatutnya dengan anak yatim, apa dia? Belai lembut. Okey. Jadi carilah anak yatim, buat apa? Bila sebut sapu kepala, maknanya apa? Saya. Ya, tunjukkan itu ada maknanya, ada sentuhan kasih sayang. Ada ke sini-sini ada NGO ke anak yatim ke sekolah ada? Tak ada. Ada kan? Ada kan? Kena selalu buat. Kenapa Nabi beritahu ni? Bila Nabi beritahu amalan ni besar, selalunya amalan besar ni nak buat senang ke susah? Susah. Kita boleh sapu kepala anak kita tau, tapi anak yatim selalunya susah. Sebab apa? PL dia pun kadang-kadang tak sama. Selalunya macam tu, memang Allah uji pun kan. Memang Allah uji dengan kelainan sedikit. Sebab apa? Dia tak ada ayah. Perasaan dia berbeza daripada anak yang lain. Dan ada dalam hadis yang lain, apa Nabi kata? Dah tulis dah ni. Ini dalam hadis dia. Ni dalam riwayat Ahmad nombor 7576 Tulis je. Ni Ustaz Ahmad 7576. Riwayat Ahmad, Imam Ahmad nombor 7576. Okey, saya nak pandang mana hari ni. Saya nanti boleh cari tulis. Kemudian Nabi SAW sabda, ana tulis sini lah. Ana wa kafil al-yatim fi al-jannah hakadha fa asyara usbu'aihi sababati wa al-wusta. Okey.
Ana wa kafilul yatim. Apa maksud dia? Aku dan orang yang ni tadi sapu kepala kan. So kita kena gabunglah dua. Maknanya datang orang yatim sapu kepala ya. Betul balik. Betul sapu kepala ya. Kena tengok hadis lain. Apa lagi? Yang ni maksud dia kafil. Apa nak kafil? Aku Nabi kata aku dan kafil pengasuh anak yatim. Aku dan pengasuh anak yatim. Yang kat sinilah maksud dia. Pengasuh anak yatim ni sepatutnya kasar ke lembut? Ada tak kes punya kena dera anak-anak tu? Ada tak? Ada. Sesuai dengan hadis Nabi mana? Tak. Tapi dia treat anak yatim tu kenapa? Untuk apa sebenarnya? Bertambah dosa ke bertambah pahala? Bertambah dosa, anaknya pula terbalik. Jadi ingat, sifat anak yatim dia mesti lembut. Ni. Dan aku dan pengasuh, beritahu, aku dan pengasuh yang macam mana? Bukan pengasuh yang tu asalkan jaga anak yatim je selesai. No. Mesti ada kelembutan, sabar dia tinggi. Jadi aku dan pengasuh anak yatim fil jannah, dalam syurga seperti ini Nabi kata. Lalu baginda ia mengisyaratkan dengan dua jarinya yang sabab apa sabab? Yang telunjuk. Sabab ni yang ni. Sabab panggil. Jari ni jari as-sabab. Wal wusta, dan wusta yang tengah. Nabi bagi isyarat jari telunjuk dan Nabi jari yang tengah. Ni macam ni, aku dan orang yang asuh anak yatim dengan penuh kelembutan, dengan sentuhan yang baik macam anak dia sendiri. Bukan senang. Senang ke susah? Tapi inilah yang besar. Jadi jiran Nabi. Jadi anak yatim ni nak boleh lama ke? Sekejap je masa dia umur ni lah, kan? Tapi sikit je waktu dia. Tapi inilah salah satu golongan yang sering terpinggir. Iaitu Allah SWT memerintahkan khusus dalam ayat ni, fa ammal yatima fala taqhar. Maka dengan anak yatim janganlah engkau herdik. Okey. Ya. Pengasuh tu, ibu dia dah semestinya. Tapi maksud ni kepada orang lain yang bela dia. Sebab ibu dia pun mungkin dalam apa, kesusahan juga, kan? Ibu dia kena cari rezeki semua, tak sama. Ibu tunggal orang dia, kan? Jadi ini rujuk pada orang yang Allah beri apa? Kesenangan yang lain. Allah bagi dia kesenangan. Ustaz, ya. macam mana dengan ibu tunggal sekarang kan, yang bekerja, ada duit, ada dapat Ibu tunggal yang bekerja, dia dapat pahala lah sebagai seorang ibu yang bagi hak anak-anak dia, kan? Dan dia boleh dapatlah pahala anak yatim juga kalau dia jaga anak dia dengan baik lah. Tapi masa bila? Masa kecil tu lah. Ya, sebelum balik. Tapi ibu ni adalah sememangnya dia beri tanggungjawab. So hadis ni bukan pada ibu sebenarnya. Ibu tak diuji macam orang luar. Yang hadis ni nak cerita orang yang siapa? Ni yang ada ayah ada ibu, semua komplit. Dia punya keluarga, semua komponen keluarga dia tu komplit, kan?
Allah suruh kamu nak dapat pahala besar tak? Kamu pergi. Baru ada cabaran. Ibu tu dah memang dia melalui tanggungjawab kat situ. Satu ini lebih tepat kepada siapa? Orang lain. Orang yang boleh membela anak yatim, memang Allah suruh. Itu lebih tepat. Okey? Siapa? Kita lah. Sebab tu ni Allah cerita pasal kepada Nabi. Sebab tu Nabi SAW ni, cara Allah nak, sebab Nabi ni contoh manusia, contoh umat, kan? Contoh tauladan kita. Macam mana cara Nabi menjaga anak yatim. Antara anak yatim siapa yang Nabi jaga? Siapa anak yatim Nabi jaga? Antaranya lah Zaid, ada ayah kan, Harisah. Umar nama dia. Pernah dengar? Anak Nabi nama dia Umar. Bukan anak lah, bukan anak kandung. Dia anak tiri lah. Sebab Nabi kahwin dengan ibu dia. Ibu dia ibu tunggal lah. Siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah kan? Tahu? Ummu Salamah. Anak dia nama Umar bin Abu Salamah. Dia kematian ayah, kan? Dan Nabi pun jaga Umar ni, didik dia lah. Dan Nabi banyaklah nasihat dia. Umar ni jadi orang yang berilmu selepas tu lah, kan? Umar bin Abu Salamah ni, Nabi pernah nasihat dia, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, kan, sebutlah, bacalah bismillah, makan dengan tangan kanan, makanlah apa yang dekat dengan anak. Jadi Umar kata apa? Sejak aku dengar benda tu, aku tak pernah pun tinggalkan apa yang Nabi ajarkan. Ni ilmu khas untuk dia, Nabi ajar, dan dia beritahu kita. Kita dapat tahu juga kenapa makan tangan kanan, sebab hadis apa? Itu dia tu siapa? Anak yatim, kematian ayah. Siapa jaga dia? Nabi jaga dia, kan? Dan Allah SWT takdirkan Nabi dari kecil yatim, betul tak? Dan Nabi dijaga supaya lebih, apa orang kata, lepas tu Nabi boleh bagi contoh terbaik. Nabi boleh contoh terbaik untuk kita ikuti. Sebab Nabi ada tahu perasaan macam mana jadi yatim. Kita mungkin tak tahu, tapi kita kena belajarlah untuk ambil tahu. Bukan alasan kita. Jadi adakah ayat ni hanya terpakai kepada orang yang masih kecil yatim? Jadi dah besar nanti dia kena tengok anak yatim, kena asuh anak yatim, kena usap kepala anak yatim, kena beri perhatian kepada anak yatim. Hadis ni hanya kepada golongan tu ataupun semua? Ini semua. Maknanya orang yang dahulu yatim pun, kan, masa kecil pun, dia kena beri bantuan pada anak yatim. Apatah lagi orang yang tak pernah yatim, Lagi-lah dia kena tolong anak yatim. Sebab Allah bagi nikmat dia kecil lagi besar. Kita yang tak pernah rasa yatim, lagi patut kita cari anak yatim dan tolong. Sebenarnya orang yang dulu kecil pun yatim macam Nabi ni, kan, dan Allah jaga dia dengan beri bantuan dengan datuk dia, pakcik dia. Allah hadirkan orang-orang untuk tu. Allah pelihara Nabi, kan. Kena ingat jasa Allah tu dulu, dan dia kena apa? Kena usaha. Apa dia? Ni, beri perhatian kepada anak yatim. Sebab tu antara makna ni, Qatadah kata, jangan engkau kasih apa lawan dia. Maka ada pun kepada anak yatim, maka janganlah engkau kasari. Maksudnya apa? Maka ada pun kepada anak yatim, maka hendaklah engkau kasihi, beri perhatian, lawan dia. Itulah mukhalafah dia. Setiap larangan sebenarnya ada perintah di sebalik tu. Apa perintah dia? Lawan kepada larangan. Larangan kata jangan kasar. Maknanya perintah dia suruh buat apa? Ya, beri perhatian, beri kelembutan, cari. Okey? Tu. Dan orang yang macam orang yang dahulu dia yatim, dia kena tolong. Apatah lagi orang yang tak pernah yatim, lagi banyak jasa Allah bagi kat dia, lagilah dia kena cari anak yatim. Okey. Jadi punca masuk neraka pula apa sebab? Siapa tahu? Antara punca masuk neraka, makan harta. Lagi?
Jadi sebab tu kita kena tahu ada satu surah kan tegur. Solat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita duk pula semua benda tu tak menjamin selamatnya kita dari neraka lagi apabila kita tak pedulikan anak yatim. Jangan cepat perasan. Sebab ada ayat Allah cela orang yang tak peduli anak yatim walaupun dia musallin, dia solat. Surah apa? Al-Ma'un. Ya, Surah Al-Ma'un. Dan kita tak akan mulia kalau tak buat kerja ni. Jangan perasan diri tu mulia dengan ibadah yang baik tu bila apa dia? Allah kata benda ni kita tak buat. Faham? Kita boleh buat macam-macam ibadah kita dengan duit kita yang banyak, kita pergi sana sini. Rupa-rupanya ada satu kelompok yang Allah suruh faham perhatian, kamu tak buat, kamu bukan mulia sebenarnya. Keliling kamu, iaitu anak yatim. Kena ingat tu. Antaranya buka surah Al-Ma'un kan. Apa dia? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Tu. Jadi Allah celakalah orang yang ibadah, yang solat tapi tak pedulikan anak yatim. Macam mana pun dia solat, dia tak buat benda ni, dia tetap celaka, Allah kata. So kita kena ambil perhatian tentang ayat tersebut ya. Termasuk juga anak yatim yang kaya raya. Ya, anak yatim yang kaya. Satu lagi. Sebab itulah di sini tak sebut. Ada tak suruh sebut fa'amal yatima Allah suruh beri harta? Tak ada. Sebab selalunya barangkali anak yatim ada harta dia daripada ayah dia dulu. Ada harta daripada ayah dia. Cuba tengok surah 17. Surah 17, surah Al-Isra, ayat 34. Ayat 34 tu teguran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Wala taqrabu malal yatim, janganlah kamu menghampiri. Surah 17 ayat 34 Janganlah kamu hampiri harta anak yatim. Ni sama macam hampiri apa? Hampiri zina. Kenapa Allah kata jangan kamu, tak kata janganlah kamu berzina, tapi janganlah kamu hampiri zina. Kenapa? Sebab dia ada jari tarikan tu. Kan? Dia terjadi, dia bukannya tu buat, dia ada hampir-hampir tu dia akan jadi kerosakan tu. Tapi Allah sekarang Allah kata harta anak yatim pun Allah kata la taqrabu juga. Menunjukkan apa dia? Kemungkinan besar selalunya harta anak yatim akan dimanipulasi sebab dia tak tahu apa-apa. Faham? Tak ada siapa orang tahu. Dia boleh kata apa? Saya tolong jaga kan? Tapi dia buat apa?
Dia gunalah, habis. Di mana polisi harta. Jadi bahaya, kecenderungan untuk kita khianat tu besar. Kecenderungan untuk ia dikhianati harta ni sangat besar dengan harta banyak. Bayangkan kan, orang dah tengok ayah dia dulu kaya, mati pula ayah dia, orang pun tahu, harta mesti jatuh kat dia. Anak pula kecil lagi, banyak tak pihak-pihak akan datang untuk bantu. Ketika itu sama ada bantuan dia, kalau betul-betul dia dapat pahala lah. Tapi kalau ada udang di sebalik batu, ingat, habis. Musnah hidup dia di akhirat nanti. Okey, janganlah kamu hampiri harta anak yatim, Allah kata. Kecuali, tengok, Allah bagi hati-hati, jangan hampiri sebab bahaya. Kamu akan ada kecenderungan untuk khianati dia. Siapa yang tahu? Bayangkan harta dia berapa juta contohnya kan. Siapa yang tahu kalau kamu khianat kan. Jadi kecuali dengan tujuan yang baik, kamu tolong jagakan supaya orang lain tak ambil kesempatan. Kamu tolong jagakan sampailah dia meningkat, dia dewasa, dan kamu beri hak dia kembali. Nampak? Bukan senang. Wa'aufu bil ahdan, cukupkanlah perjanjian tersebut, sempurnakan. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya ahda ni akan ditanya, semuanya akan disoal oleh Allah. So kena hati-hati. Ya, barangkali anak yatim kebanyakannya barangkali kaya, kan? Jadi pada siapa yang nak ambil tanggungjawab tu, kena ingat ayat ni. Kena hati, kena ada prinsip yang jelas apa tujuan dia. Okey. Tapi reward bagi orang yang jaga ni besar ke tak? Besar. Jadi jiran Nabi ni bukan senang. Dekat je, dekat syurga dengan macam ni je. Maknanya apa? Kedudukan tinggi tak? Tinggi. Barangkali dia ibadah biasa-biasa je, tapi dia betul-betul jaga anak yatim dengan ikhlas. Kedudukan dia tinggi dekat akhirat. Okey, kita masuk ayat yang ke berapa? Yang ke seterusnya. Ada soalan lagi tak tentang anak yatim? Tak ada kan? Tak ada, alhamdulillah. Ya. Maknanya sunnah juga. Sunnah Untuk berkahwin dengan ibu tunggal yang ya, betul, memang ada Nabi cakap. Takkan sensitif kat orang rumah. Ada hadis tentang janda kan, tentang janda-janda. Ya, sebab apa? Sebab ada pahala anak yatim tu. Antaranya lah kahwin dengan ibu-ibu tunggal bantu. Tapi bukan senang. Sebab apa? Banyak benda nak dikorbankan. Satu, kalau yang suami tu dah kahwin, nak korbankan suami, nak korbankan emosi, macam-macam lah. Susah cabaran dia. Soalan Haji ni dia agak ya. Adakah ibu yang yatim akan bersama dengan Rasulullah, duduk dekat dengan Rasulullah? Diharapkan macam tu lah juga. Dia boleh dapatlah fadilat ni sebab dia jaga anak dia tu kan. Dia jaga dengan ibu ni, dia pahala lain, dia asuh anak. Dia ada tersendiri lah pahala dia sebenarnya. Dia memang berpotensi lah untuk dapat kedudukan tinggi. Sama dengan Nabi SAW tu. Okey. Ya. Anak yang kecil yang belum balik ke lah. Ya, yang belum balik. Ini anak yatim, anak yang berpisah antara ibu dan mak. Anak yang dan raya lah. cerai anak. Adakah dia dibolehkan dikategorikan sebagai yatim? bercerai, Walaupun bapa dia menghilangkan diri dia. yatim ni kematian. Itu bukan yatim. Bapa dia ada lagi, walaupun hilangkan diri, tak ada tanggungjawab ke, kan? Itu tak termasuk lah. Yatim ni maknanya memang kematian ayah. Yatim. Untuk hadis Nabi dalam Sahih Bukhari yang macam Haji tanya tadi, Nabi SAW bersabda, as-sa'i ala armalati wal miskina kal mujahidi fi sabilillah wa kalladhi yasumun nahara wa yakulul lail. Orang yang berusaha untuk uruskan janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad pada jalan Allah, dan seperti orang yang puasa pada siang hari dan
berdiri menunaikan solat di malam hari. Itu pahala dia. Ni dalam Sahih Bukhari nombor 6006. Buka Sahih Bukhari nombor 6006. Itu jawapan dia, hadis tu lah. Ya saya. Flashback balik lah. Dekat sekolah yang selalu dapat bantuan bagi pada murid-murid miskin. Kan? Jadi ada guru ni dia terlepas pandang. Dia tak tahu lah boleh gunakan istilah lepas pandang ke tidak. Dia bagi hadiah dia berupa sebuah basikal kepada murid-murid miskin lah dekat sekolah tu. Jadi Semua dapat basikal? murid-murid miskin lah. Jadi guru ni dia bagi pada seorang murid yang anak yatim. Tapi anak yatim ni dia bukan miskin lah, sebab ada kakak dia yang jadi doktor. Jadi bila guru besar tahu, dia marah lah, cikgu tu kenapa bagi dekat budak ni. Kakak dia orang senang. Jadi macam mana lah nak ke budak tu dapat macam mana? Boleh, dia bagi. Tak ada masalah. Pun dah dapat tak payah nak tarik balik. Ditarik balik ke? Tak adalah. Rezeki dia lah. Pusing lah. Jadi dia utamakanlah kepada orang miskin. Macam ni, anak yatim, apa yang dia perlukan? Lagi kalau dia ada harta banyak, dia nak apa sebenarnya? Dia nak sentuhan ni tadi, kasih sayang, asuhan. Itu yang dia nak, anak yatim. Kadang-kadang. Kecuali kalau dia dua-dua package. Dia yatim dan dia miskin. Itu lain. Itu lagilah kena bagi badan. Tapi kalau anak yatim tadi ayah dia kaya, apa yang dia nak? Kenapa Allah akan mention lagi anak yatim? Sebab dia tak ada benda yang ni. Benda ni tak boleh dibeli dengan duit. Apa dia? Kasih sayang seorang ayah tak boleh beli dengan mana-mana. Jadi kamu bagilah perhatian macam tu. Itulah maksud dia. Jadi anak yatim, tengok, kalau dia yatim dan package dengan miskin, ya, dia kena dapat harta, kena dapat bantuan itu sekali. Tapi kalau dia yatim saja, dia still kena diberi perhatian dari sudut emosi dia, dari sudut perasaan, kasih sayang, perhatian. Itu yang dia nak. Itulah maksud wala takha, jangan kasari dia dan sebagainya. Itu. So, keutamaan dalam sudut apa? Perhatian, kasih sayang. Itu anak yatim. Okey, boleh sambung ayat seterusnya. Saya nak pada hadis ni, saya tulis kat bawah pula. Dia kurang nasi semua tu dia macam panas. Alhamdulillah. Saya tolong promote sekali lah. Rasa lega ni. Hingus dia tak ni, tak cair. Okey, alhamdulillah. Sambungan wa amma as-sa'ila fala tanhar. Ayat 10. Wa amma sa'ila. Okey, terjemahkan. Wa amma dan amma, adapun, sama juga adapun as-sa'ila, orang yang meminta, fala, maka la, janganlah, tanhar, engkau ni apa? Ini herdik, iaitu dosa, iaitu perbuatan kasar pada lisan. Janganlah engkau herdik.
Jadi yang meminta ni apa maksud dia? So ni ada dua. Minta pertama al-ilmu, yang kedua al-malu. Al-ilmu wal-mal. Apa dia? Ni ilmu, bimbingan. Yang ni harta. Yang ini jangan engkau herdik, marah balik ke. Ataupun juga termasuklah bila sebut herdik marah, maknanya apa? Diminta tanya, lepas tu kita herdik, maknanya kita abaikan, ni tak nak jawab lah. Kan? Tak boleh. Dua Lepas tu dalam hadis Nabi kata apa? Man su'ila. Satu lagi hadis. Berapa hadis dah kita ni? 3 dah kan? Man su'ila an ilmin, man su'ila an ilmin alimahu summa katamahu. Uljima yaumil qiyamah bi ijamin minnar. Bilijamin minnar. Okey. Tengok ni Nabi kata, Nabi bagi amaran. Man su'ila, sesiapa yang su'ila apa? Sesiapa yang ditanya, siapa yang ditanya tentang satu ilmu alimahu, yang dia ketahui, bukan dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, dia tak boleh cakap, jadi salah pula. Dia tak tahu apa-apa main cakap, itu dosa lain pula. Ini yang dia tahu, yang dia ketahui. Summa, kemudian kata mau, dia sembunyikannya. Dia tak jawab pun, sembunyikan. Uljima ni yang kuda tu kan, letak kat mulut kuda tu nak kawal kepala dia tu. Apa tu panggil? Kekangan jadi kita katalah dikekang mulutnya pada hari kiamat dengan kekangan api, dengan kekangan daripada api neraka. Ini akibat daripada apa? Tanya sesuatu dia tahu tapi dia sembunyikan, dia tak jawab sebab ada kepentingan lain. Okey, ini termasuk. Jadi bagi siapa yang minta alim ilmu, tanya soalan ke apa ke, kena buat apa?
Okey, kalau dia minta, contohnya guru kan mengajar, murid dia tanya. Dan dia dah tanya rupanya 2 kali dah. Jumpa lagi, dia tanya lagi pada yang sama. 10 kali dah tanya. Hai, apa nak buat? La taqhar. Jangan herdik pula. Dosa. Macam tu. Kena sabar. Okay, ni satulah orang yang meminta. So minta ilmu ni penting. So ayat ni sebenarnya berkaitan dengan ayat 9 yang kita baca tadi, dengan ayat 10 ni. 9 ni berkaitan dengan jawapan dia ayat 6. Ni jawapan untuk ayat 6. Alam jadikan yatim fa'awa. Bukankah dulu kamu yatim, lalu kami pelihara kamu? Kan? Kami pelihara. Jadi sekarang kepada anak yatim jangan kasari. Ini jawapan solusi untuk ayat 6 sebagai tanda syukur dengan nikmat yang Allah bagi sebelum ni. Cara syukur dengan ayat 6 apa dia? Apatah lagi kita bukan yatim. Dari kecil Allah jaga kita, tak yatim pun, elok je. Lagi dah kita kena buat apa? Pedulikan, jangan kasari. Ni jawapan untuk ayat 6. Dan jawapan untuk ayat 7 dan 8 apa dia? Wa wajadaka dhalan fahada. Dulu kami tengok engkau ni dalam keadaan kebingungan, jauh daripada petunjuk, belum dapat wahyu lagi. Lalu kami yang beri wahyu. Jadi sekarang kau dapat nikmat ilmu. Sekarang tiba-tiba orang duk tanya kau jadi sombong pula. Dulu kau pun macam orang tu juga, tak tahu apa-apa. Kenapa nak sombong pula? Kenapa nak herdik orang pula? Kenapa nak lekeh-lekeh ke orang, tak tahu ke? Kan? Tak boleh. Itulah nikmat ilmu yang kita dapat. Kita nak kena buat apa? Bila orang tanya, kena sampaikan, kena ada rasa tanggungjawab. Dan siapa yang pula ni satu herdik, orang tanya dia buat tak tahu je, dia bahkan dia cuma orang tu balik. Ni satu bentuk larangan Allah. Dan bila dia tanya pula, dia sembunyikan, tak nak jawab. Ini juga satu bentuk larangan Allah. Dan dalam Quran, cuba tengok surah 2 Al-Baqarah ayat 159. Apa akibat dia lagi seterusnya? 2159. Surat apa? 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang kami telah turunkan. Apa dia? Sembunyikan wahyu ilmu daripada Allah. Ini yang paling besar sekali. Minal bayyinat, daripada keterangan-keterangan dalam panduan ilmu ni, wal huda, ada petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, sesudah dijelaskan kepada manusia dalam kitabnya, dalam Quran, dalam dulu-dulu kitab tersebut, Taurat, Injil.
Mereka buat apa perangai apa? Mereka sembunyikan, tak sebarkan, tak sampaikan pada orang. Akhirnya semua umat jadi jahil. Semua jadi jahil. Orang-orang yang belajar dan terpelajar, lepas tu dia buat apa? Dia tak sampaikan ajaran. Lagi-lagi dia belajar agama. Ya, apa jadi? Sehingga akhirnya tengok macam tak ada je. Akhirnya umat makin jahil semuanya. Maknanya apa? Orang yang tadi tu dia tak buat kerja. Apa jadi pada mereka? Ulaika yal'anuhumullah. Allah laknat mereka. Wa yal'anuhumul la'inun. Allah laknat semua orang-orang yang, dan dilaknat oleh semua makhluk yang lain. Sebab angkara jahil lah, akhirnya manusia semua buat kerosakan, ramai kan. Jadi ayat ni teguran Allah kepada orang yang berilmu lah, tapi tak menyampaikan. Jadi ayat ni satu ancaman ancaman. Bila sebut as-sa'il ni, maknanya meminta je ke apa? Ni perkataan sa'ala ni sebenarnya apa sebenarnya? Mana lain bagi minta? Siapa tahu? Bila sebut soal, sebenarnya makna dia hajat, keperluan. Sebab tu kita boleh terjemah apa? Dan ada pun orang-orang yang memerlukan ilmu, memerlukan harta. Faham? Jangan kamu buat tak acuh, herdik dia bahkan. Jangan tak pedulikan. Itu juga makna dia. Orang yang meminta maknanya dia perlukan dua ni, antara dua, ilmu atau harta. Jadi kena ambil perhatian, beri perhatian pada dua golongan. Jadi orang yang harta ni dua-dua ni kategori dia golongan apa? Ilmu tak ada, harta tak ada. Ni golongan apa? Ini tadi anak yatim. Ini ni dah disebut miskin. Ni disebut miskin. Yang selalulah kita bila miskin je, apa kita punya nampak? Miskin apa? Harta. Orang terjahil sebenarnya dia miskin juga. Miskin apa? Ya, miskin ilmu. Kena tak bagi bantuan? Dia berhajat tak? Ya, dia berhajat. Dia pun tak berhajat tak, kadang-kadang dia satu hal kadang-kadang orang yang dia tak tahu ni, mereka orang miskin ke kan, kadang-kadang dia tengok dia macam dia ni sangat. Jadi itu satu dia punya mungkinlah attitude dia kan. Sebab dia, dunia dia tak nampak apa yang kita dah nampak. Jadi kita tak boleh lepas diri macam tu. Kita kena buat apa? Beri dia kesedaran lama-lama sampailah dia faham apa yang patutnya dia ada. Memang ujian lah. Kita sekarang bagi orang makan kan, asnaf ke apa, kita tak bagi makan saja. Macam kami dekat Kuala Lumpur tu bagi makan satu. Tapi kami juga bagi. Lepas tu kita kata dia nak datang lagi kan. Kalau nak lagi lain kali ni, masuk kelas kita orang. Lepas kelas baru kita bagi makan. Lepas tu tak datang dah. Kebanyakan kadang-kadang ada sekarang dia datang, alhamdulillah lah. Dia mau dua-dua. Sebab dia tak nampak lagi, dia tak tahu sebenarnya harta ni tak lebih diperlukan daripada ilmu lagi perlu sebenarnya. Tapi macam itulah. Jadi apa kita nak buat? Adakah nak lepas tangan? Tak, kita kena buat lagi, panggil balik. Memang cabar macam itulah. Ya. Yang hadis tu tadi tentang sesuatu ilmu. Rujuk ilmu agama saja ataupun termasuk ilmu lain? Ni ilmu lain boleh umumkan, termasuk ilmu lain lah. Tapi ini keutamaan diberi kepada ilmu agama akhirat. Ni yang paling utama. Yang paling utama yang tu. Kalau macam ilmu dunia ni, orang tu dia pandai repair. Ini bukanlah kita kata ilmu dunia tak perlu pun. Contohlah dia ada kemahiran repair motor kan, dia pandai buat kek resepi. Orang tanya dia, apa resepi? Mana boleh, rahsia. Tak termasuk. Itu dia punya kelebihan lah kan. Tapi sebenarnya dia bagi lagi bagus. Salah tak sampai nanti dia kena kekang dalam neraka? Tak. Yang ini ilmu akhirat, menyebabkan orang tu masuk neraka sebab jahil, sebab kamu. Dia buat dosa, dia tak tahu itu dosa. Kamu tak beritahu ke dia, tak tegur dia. Ni maksud dia. Jelas
Kalau ilmu dunia ni rezeki kita nak beritahu, tak adalah macam ni, tak ada masalah. Buat sendiri lah kan. Ini kita penat-penat buat apa orang kata R&D. Kan? Yang untuk dunia tak ada masalah. Tapi ni untuk akhirat ni. Benda halal haram dia tak tahu, dia ingat halal. Kamu tahu, kamu tak beritahu sebab ada kepentingan. Kena tak? Sebab tu nanti dia masuk neraka, kamu pun masuk neraka, kena kekang mulut. Kenapa? Jadi balasan sesuai dengan perbuatan. Kenapa orang kata mulut dia kena kekang? Sebab mulut dia tak ada guna masa kat dunia. Kan? Sesuai balasan sesuai dengan perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal. Sama juga dengan okey, harta cuba buka surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Sikap orang-orang mukmin. Surah 51. Tak. Az-Zariyat sekejap ayat ini ayat 19. Ayat 19. Surah 51 ayat 19. Dari surah harta ni ada dua pula. Tengok ayat tu. Ni ciri-ciri orang beriman, orang yang bertakwa. Panjang lebar lah cerita tentang dia bangun solat malam dan sebagainya kan. Istighfar di waktu subuh, kurang tidur banyak, qiyamul lail. Kemudian di bahagian ayat 19 tu, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dia punya mula tu lain sikit, jadi tak. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi wa fi amwalihim, dan pada harta benda mereka. Allah cerita pasal siapa ni? Orang yang beriman ni kan, yang bangun malam semua. Allah beritahu dekat harta dia, duit kita tu, mereka ada hak. Hak untuk siapa? Untuk orang yang minta dan orang yang haramkan diri dia meminta dengan orang. Pada apa? Harta dia. Jadi kat sini harta ni pun maknanya satu golongan yang minta. Boleh tak kita herdik? Boleh tak? Ni memang cabaran hari ni kan. Kita duduk jalan tadi, pergi makan kan, mana-mana kan, duduk makan sedap kan, pergi jumpa. Lepas tu dia pun datang, budak ke apa kan, minta apa? Tak derma ke sikit ke. Kalau jelas itu scam, itu lain cerita, kita buatlah report. Tapi herdik boleh tak? Kita kalau kita kamu ni scam kita herdik dia, bukan herdik ketua dia. Dia tak adalah hidup macam tu kalau dia senang. Dia pun terpaksa buat macam tu. Jadi jangan herdik dia. Dia tak ada apa-apa pun, dia cuma, faham tak? Jadi kita ambil tindakan kalau ni kena bijak. Tapi adakah ini membenarkan kita untuk? Tak boleh. Tak sepasal dia dapat dosa kering. Dosa kering maknanya apa?
mudah dia dapat, macam tu dia dapat, tak ada pasal. Rugi. Jadi jangan herdik dia. Jadi itu yang minta-minta. Awak ni tadi kan, contoh. Dan itu kalau kita ada, maknanya apa? Kita bagi je lah, tak luar mana pun, pahala dapat pun kan. Saya ni cakap ni kepengecualian lah kepada macam yang sindiket tu. Tapi kadang-kadang kita tak pasti pun kita buat barang yang sama juga. Tak boleh lah macam tu. Bagi je lah kan. Dan kadang-kadang yang tu kita kena tahu sikap kita sebenarnya bila datang dia tu sebenarnya kan. Sebenarnya siapa yang kena uji? Dia yang kena uji dengan miskin dia ke? Kita yang kena uji dengan duk makanan kita tu. Duk makan king crab ni. Contohlah kan. Kan? Jadi ingat, jangan buat perangai macam tu. Ajar keluarga semua bermuka manis macam tu. Bila sebut herdik maknanya dengan muka. Sebab itulah Allah kata, dan kalau kita bagi pun kan, ni masalah juga. Satu, dia baru dapat keutahannya, dia dah kena herdik dah. Ataupun satu lagi, bagi lepas bagi, nak ambil kan, herdik juga pun tak ada faedah apa-apa lah kau bagi tu. Sebab dalam surah 2 ayat 263, surah 2 ayat 263 kan, Allah kata qaulun ma'rufun. Cuba buka surah 2 ayat 263. Itu kaedah dia. Ini tadi surah Az-Zariyat kan, 51 ayat 19, 2 ayat ini belah sini, belah harta. Ada tak ayat dia? Ayat dia pendek je kan? Surah Al-Baqarah. Surah berapa? Tengok ayat tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Ucapan yang baik dan pengampunan, maksud dia ucapan yang baik dan maghfirah, beri dia kemaafan, uzur. Itu lebih baik daripada kamu duk bagi sedekah, tapi lepas tu kamu punya mulut sakiti dia. Faham? Mulut tak jaga, tak baik. Kalau tak boleh bagi, diam je. Tak, bukan. Kita pergi jauh-jauh, main jauh-jauh macam tu. Tak boleh tak? Apa nak buat? Qaulan muyassiran, kata-kata yang memudah melunakkan dia. Bagi tahu dengan cara yang baik. Minta maaf lah, saya tak ada, kami ni tak ada nak bagi apa-apa, contohnya. Kadang-kadang kita pun tak mampu. Tu orang datang, cakap dengan baik kat dia. Doakan dia ke, mudah-mudahan jumpa lah, macam tu. Cakap yang baik-baik. Itu je cara dia. So ini untuk orang yang minta harta, minta ilmu tadilah. Minta ilmu ni minta ilmu dia tak minta. Macam tadi kan, dia minta ilmu tak? Dia nak makan. Minta ilmu ni jarang. Sebab itu kita yang kena tahu orang ni ada perlu ilmu sebab kejahilan dia. Itu tak payah minta, nampak kejahilan kita kena didik dia. Itu. Tapi yang untuk minta harta dua tadi. Pertama yang minta-minta, yang ni memang rimas kan, tapi nak ujian dekat kita. Yang kedua, yang mahrum. Mahrum ni macam apa? Dia haramkan diri dia untuk minta. Macam mana pun dia nak buat sendiri, tapi apakah daya memang tak dapat lepas-lepas lagi dari kesusahan. Yang ni pula apa buat maksud dia? Tadi dia kata wa fi amwalihim hakun lisaili
mahrum. Dan pada harta dia ni ada hak bagi orang yang meminta tadi dan orang yang tak minta. Maknanya yang pertama minta depan kita, kita boleh bagi dengan muka manis kita semua kan. Yang mahrum kita kena cari, kita kena pergi cari. Orang susah kan, ada benda yang kita kena pergi tengok dia. Pergi tengok-tengok rupanya macam ni, rupanya tak terfikir di akal saya. Susah awak macam ni tahapnya. Betul, kena pergi cari. Jadi dua yang ni tanggungjawab kita sebagai orang yang Allah beri kelebihan. Tanda kita syukuri nikmat kita ni, ada harta, apa kita kena buat? Nah, satu ilmu lah kan. Satu lagi, dengan harta ni orang yang minta jangan adik dia dan sebagainya. Dan yang kedua, ada orang yang dia tak minta, kena cari orang miskin. Ini sunnah orang beriman. Kalau tak buat, apa punca, antara punca masuk neraka? Cuba buka surah surah Al-Haqqah, surah berapa? 69. Surah 69. 69. Ayat 33, 34. Sini ancaman neraka. Bagi apa? Tengok dosa dia apa dalam tu Ayat kita boleh ambil daripada 31, 32, 33, 34. 31 sampai 34. Ancaman Allah ni terhadap orang yang tak peduli ni, orang miskin ni. Surah 69 ayat 31 sampai 34. Jadi Allah SWT firman, summa al-jahima sallu, kan? Kemudian bakarlah di dalam neraka jahim. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Kemudian ikat dia dalam rantai besi yang panjangnya 70 hasta, belitkan kat badan dia daripada api tu. Kenapa ni? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Kerana dulu dia tak beriman kepada Allah yang agung. Apa tanda kita beriman? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, iaitu dia tidak mengalakkan pun, tak peduli pun orang miskin. Itu ancaman Allah. Kat sini terang-terangan apa punca dia dililit dengan rantai besi semua? Sebab tak ambil kisah dengan orang miskin. Jadi ini satu peringatan kita, tanda kita syukur dengan nikmat-nikmat Allah ni, dengan kelebihan yang Allah beri pada kita. Itulah yang kita kena lakukan. Ada tanggungjawab dalam harta-harta kita. Okay. Satu ni tanggungjawab besar. Nabi sebut dalam hadis Nabi, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja 'anil muslim farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Siapa yang sempurnakan hajat saudara-saudara dia, ni minta ilmu harta ni kan, dia usaha untuk apa? Penuhi, Allah akan sempurnakan keperluannya. Dan siapa yang ringankan beban saudaranya yang muslim, Allah akan ringankan bebannya nanti pada bila? Pada hari kiamat. Ini dalam Sahih Bukhari. Saya bacakan teks je lah hadis-hadis ni. Dan dalam ayat yang lain Nabi kata apa? Wala an amshi ma'a akhi fi hajati ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid al-Madidah syahran. Nabi kata, aku ni berjalan dengan saudara aku untuk memenuhi hajat dia. Nabi jumpa orang ni, apa keperluan kamu? Oh, kamu tak ada ni, okey, kamu sediakan. Nabi jumpa lagi ni, yang itu Nabi kata, lebih aku suka dari aku duduk iktikaf kat Masjid Haram, Masjid Madinah ni selama sebulan.
Tak apa? Iktikaf tu buat untuk diri sendiri. Yang ni berusaha untuk penuhi keperluan orang lain. Ini lebih suka. Aku lebih suka macam tu. Sebab itu kedudukan lebih besar. Ini dalam sahih hadis Tabarani nombor 6026. Apa yang maksudnya? Berjalan cari orang-orang susah, kita usaha penuhi keperluan dia tu, lebih Nabi kata lebih tinggi, lebih baik daripada kita duduk apa? Iktikaf kat masjid. Masjid mana? Masjid Hidayah ni ke masjid mana? Tak, Masjid Nabawi tu. Mulia tak masjid tu? Mulia, tapi dia kata selama sebulan iktikaf. Iktikaf selama sebulan tu tak lebih baik, tak lebih aku suka banding aku pergi jumpa saudara-saudara yang susah. Aku cuba untuk penuhi hajat dia. Dia perlu ilmu, bagi ilmu. Dia perlu ni. Itulah yang kita keluar. Itulah makam kita yang sepatutnya nak ditinggikan. Ni ayat ni Okey. Dan kita pergi kepada ayat yang terakhir Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Okey, dan kita terjemahkan. Dan sama juga, adapun dan amma, adapun binikmati, dengan nikmat Rabbika, daripada Tuhanmu, fahaddits. Ini arahan. Maka apa hadis? Hadis ni satu maknanya lisan lah. Kong sebutkan nikmat tu, beritahu. Lagi kongsi. Kemudian zahirkan. Sebut, kongsi dan zahirkan. Tu kena. Duit dia 1 juta, kan, dalam bank dia. Dia banyak lah, dia simpan. Itu dia bawa kereta lama, dengan rosaknya. Lepas tu tengah jalan rosak, orang pula kena tolong. Cik, bukan awak ni. Tak apa, dia tak nak sebut dia simpan duit dia. Tak, dia nyanyi suka orang lain pula. Patutnya dia beli dah yang baru. Kita ada syukur dia. Faham? Dia kedekut kat siapa? Kat diri pun berdosa juga. Tak boleh. Faham? Kemampuan dia. Kita tengok duduk rosak kan, duduk tak boleh. Kedekut di sini pun termasuk kufur juga. Tak boleh. Itu pun kufur nikmat juga bahagian ni. Faham? Lainlah dia yang tak ada. Macam siapa? Abu Bakar As-Siddiq ke kan, Nabi ke, dia kaya juga. Tapi dia tak ada sebab apa? Sebab dia habis kongsi. Itu lain cerita. Itu lagi hebat. Tapi yang ni dia ada dia punya. Dia kongsi sikit lah kot kan, kita harap kan. Tapi di sini kedekut kat diri dia sendiri dengan alasan zuhud. Oh salah. Salah. Zuhud bukan macam tu maksud dia. Okey? Ini satu benda. Tapi kalau lah contohnya kadang-kadang kereta lama, tapi dia jaga elok-elok, antik, dia sayang bukan sebab, tapi dia buat modify dengan duit banyak. Itulah lah cerita kan. Yang ni tak ada, dia biar je, susah. Itu tak boleh. Sebab itu dalam hadis. So ingat ni maksud apa? Sebutkan nikmat. So kita kena sebutkan nikmat tak? Ya, kita kena sebutkan nikmat. Sebab tu Allah, antara punca Bani Israel tu rosak sebab apa? Sebab tak kenal nikmat banyak. Dia sorok nikmat-nikmat yang dia pernah dapat dulu.
Sebab tu Wahyu bongkarkan nikmat-nikmat dia. Wahyu beritahu, dulu kamu ni dengan Fir'aun kan, kamu lepas Musa tolong kamu. Sebab tu Allah kata, ya Bani Israel uzkuru nikmati allati an'amta alaikum. Allah ingatkan banyak ayat dalam Quran. Wahai Bani Israel, ingat nikmat yang aku beri kat kamu. Sebut nikmat yang aku beri kat kamu. Kamu lupa ke? Kamu lupa ke? Jadi kita kena tak ingatkan nikmat yang Allah beri kat kita. Kena ingat. Opah cerita kat cucu, kita ni kena syukur keluarga kita dulu macam ni. Dulu moyang kamu susah kan, dia usaha dorang getah tolong bagi supaya cucu rasa syukur, tahu. Sekarang kamu ni jadi apa? Doktor dah ni. Sekarang kamu ni, sebenarnya kamu bila macam ni sebab apa? Hasil duit moyang-moyang kamu. Oh lah dulu, syukurlah nikmat Allah ni. Kena ingat tak? Kena kongsi tak? Hadis, cerita kena campaikan. Okay, itu satu kan. Kita kongsi hadis sikit tentang kongsi nikmat ni. Jadi Allah SWT zahirkan nikmat. Pertama tentang kongsi nikmat. Dalam surah dalam hadis, dalam riwayat Ahmad. Ni pendek je, saya tulis lah yang pendek ni. At-tahaddatsu bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun wa tarkuha kufrun. Tarkuha kufur. Apa makna dia? Sebut-sebutkan, ingat-ingatkan. Tahaddatsu ni apa? Sebut-sebutkan ataupun ingat-ingat ataupun kongsilah. Sebut-sebutkan, kenang-kenangkan, kenang-kenangkan nikmat Allah adalah tanda syukur, adalah kesyukuran. Wa tarkuha, dan tinggalkan, tak buat pun, tak kenang dia, dan meninggalkan perbuatan ni, meninggalkan perbuatan apa? Sebut nikmat, kenal nikmat, ataupun kongsi nikmat adalah kekufuran. Kalau kita kata tahu hadis Nabi, kufur ni ada banyak sudut ni. Kadang-kadang kita kufur, rupanya tak sebut nikmat ni termasuk boleh jadi apa dia, sebab jatuh kepada kufur nikmat. Kena kenal, kena ingat, dan akui semua ni nikmat dari siapa? Bukan sebab riak. Saya sini, kau ada. Bukan macam itu. Itu lain cerita pula. Itu riak nama dia. Tak, ini kenal nikmat sebut sebab syukur, suka. Okey, dibenarkan, boleh. Selagi mana dia bukan tujuan untuk riak. Okey. Kalau ambil gambar selfie, macam mana? Umum lah. Tapi kita kena ada empathy sikit. Sebab tu ada yang orang maknanya larang empathy dia. Contohnya dia nak post kan, dia kena tahulah yang akan view dia siapa. Kalau orang susah, dia bertanggungjawab pula nanti. Ramai tu kan. Itulah kena tengok-tengok juga. Okey, kemudian dalam hadis yang lain, satu lagi hadis, Inna Allah Ta'ala, zahirkan. Ni hadis ni khas untuk zahirkan. Inna Allah, di bawah last kita bagi tutup dengan hadis ni. Inna Allah Ta'ala iza an'ama ala 'abdin ni'mah, iza an'ama ala
'abdin ni'mah yuhibbu an yura asaru ni'mati alaihi. Yuhibbu ay yura asari asaru nikmati alaihi. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala, ini Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila memberi nikmat kepada hamba-Nya, an'ama ala 'abdin nikmatan, apabila memberi nikmat atas hamba-Nya, dia suka, yuhibbu, dia iaitu Allah suka, ay yura, untuk apabila disuka, apabila diperlihatkan, apabila diperlihatkan asaru nikmatin alaihi, kesan nikmat ke atasnya, kesan nikmat yang diberi itu, kesan nikmat yang diberi ke atas hamba tu, diberi atas hamba. Apa kesan nikmat ilmu? Allah suka nikmat ilmu ni dizahirkan, iaitu kesan nikmat ilmu dia, hamba tu jadi orang yang amal dengan ilmu, kemudian dia kongsi, oh memang betul lah dia berilmu lah. Kesan juga nikmat Allah, Allah bagi dia senang. Apa dia buat? Dia kongsi, dia ditunjukkan nikmat dia. Hidup dia pun dah tak macam dulu, senang dah. Faham? Tunjuk. Allah suka, Allah suka. Nampak tak? Perubahan hidup kita kan, daripada susah dulu, akhirnya dengan selaga, oh berkat ni, kita syukur kan. Allah suka, memanglah kena buat macam tu. Itulah maksudnya ayat ni, fa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Ni hadis dia Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala bila Allah beri nikmat ke hamba je, sebenarnya Allah tunggu je dia buat apa. Dan Allah suka bila nikmat tu diperlihatkan, kesan nikmat tadi memang merubah hidup dia. Allah suka, tak salah pun. Faham? Merubah hidup. Kalau ilmu, tengok dia makin tutup pakaian dia, makin elok. Itu tanda nikmat ilmu dia dapat. Kalau harta pula, makin elok hidup dia, makin teratur hidup dia, ya. Dan dia pula lagi-lagi tolong orang pula lagi kongsi. Ya, ini Allah suka, ni tanda syukur. Jadi kita kena buat tak ni? Inilah jalan untuk bersyukur. 3 perkara. Apa dia pertama? Anak yatim ni bermuka manis, jangan kasari dia ni. Ni. Beri apa? Ni beri perhatian pada anak yatim kan. Lagi jangan herdik. Ini beri perhatian kepada orang miskin yang perlukan ilmu dan harta. Dan juga nikmat kita sendiri kita dapat semua. Kongsi-kongsikan, sebut-sebutkan dan zahirkan semua. Okey, tapi ingat jangan riak. Bukan sebab riak. Kalau kamu tahu aku zahirkan nanti riak, itu lainlah cerita. Tapi kalau ditanya tentang nikmat, kita kena tak tunjuk. Kena tunjuk nikmat. Tak boleh sorok-sorok. Sebab hadis kena sebut nikmat. Okey, ada soalan? Okey, tak ada apa dah Dah lewat 9.45 dah. Jazakumullah khairan atas perhatian semua. Jadi kita tamat surah Az-Zuha. Inilah 3 jalan untuk kita jadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Inilah amanah yang Allah beri pada siapa? Bagi dia Nabi
sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara utama dalam hidup kita, golongan-golongan ni. Jadi ini rujuk pada hablum minallah ke hablum minan nas ni semua ni? Tengok hablum minan nas sebab ia lebih besar. Betapa ramai orang yang hablum minallah tapi dia masuk neraka juga. Dia solat malam semua jadi. Tengok-tengok tak peduli orang miskin, tak peduli anak yatim, kufur dengan nikmat-nikmat dia tak lahirkan. Rupanya solat dia tadi tak ada nilai pun, dia rugi. Jadi mudah-mudahan kita dapat amalkan apa yang kita pelajari. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.